أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat lagi kita insya-Allah bersama untuk kita teruskan kelas Asas Tajwid Al-Quran. Alhamdulillah, beberapa bulan sudah kita bersama berterusan. Alhamdulillah, setiap Rabu malam Khamis untuk kita ambil masa sedikit selepas Isyak, sementara kita tunggu waktu rehat, kita kongsi dan juga kita bermudzakarah ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid merupakan antara ilmu yang fadilatun, maknanya mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kedudukan tinggi, disebabkan ilmu tajwid ini adalah kaitan rapat sangat dengan ilmu semulia-mulia ilmu, iaitu ilmu Al-Quran, kalamullah, suci, kalam Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, dengan kalam suci Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu mulia. Ilmu itu sangat-sangat mulia, sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesiapa yang insyiralkan dirinya, sibukkan dirinya dengan ilmu itu. Maka ilmu tajwid ini bukan sembarang ilmu, bukan ilmu yang dipandang mudah, dipandang remeh, dipandang tak penting. Bahkan ilmu tajwid ini antara ilmu yang sangat-sangat penting. Cuma kadang-kadang pandangan orang, tangkapan orang ataupun orang akan kira ilmu tajwid ini mungkin belajar sekali dua dah cukup, ataupun ada satu tempoh masa dalam umur kita ini kita perlu belajar waktu itu, bila dah terlepaslah. Maknanya orang dah tak dapat lagi dah. Bukan kita anggap gitu, sebab ilmu mana-mana ilmu Allah ini, selagi mana kita ada peluang, selagi mana umur kita diberi lanjut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selagi itulah kita disuruh untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran, insya-Allah. Alhamdulillah, nampaknya grup kita dan juga kelas kita ini masih bersemangat, masya-Allah. Walaupun kita bincang secara mudah, secara basic, secara asas, kita kongsi secara ringkas, tetapi alhamdulillah nampak ramai masih bersungguh-sungguh dan juga berusaha. Ada yang sebelum saya masuk pun dah masuk, dah tunggu-tunggu kat pintu. Dah tunggu-tunggu, dah masuk, siap-siap. Sebab Zoom saya ni, saya buka settingnya, siapa nak masuk dulu pun boleh masuk, tapi kita tak boleh mula kelas lah selagi mana tak dimulakan. Tapi bersungguhnya selepas maghrib pun dah masuk, walaupun kelas selepas Isyak dah siap-siap masuk. Alhamdulillah, antara yang bersemangatnya, masya-Allah. Mudah-mudahan usaha tuan-tuan puan-puan dengan bersungguhnya ini dah tentu sekali Allah Subhanahu Wa Taala tak akan sia-siakan. Dah tentu sekali tak adanya hasilnya. Dah tentu sekali insya-Allah banyak ganjaran dan pahalanya. Di samping itu juga kita akan memanfaatkan apa yang kita pelajarinya bersama, insya-Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga pada malam ini ramai yang sehat. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat tapi sudi mendengar juga, sudi masuk juga walaupun positif COVID. Masya Allah, sekarang ni COVID kita jadi macam perkara yang biasa, tak menakutkan sangat, tak merisaukan sangat. Cuma perlu ambil langkah-langkah untuk kita menjaga kesihatan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keadaan sekarang ini, insya-Allah tak lama lagi kita akan say goodbye lah kepada COVID ni. InsyaAllah kita boleh hidup macam biasa dan kita insyaAllah berada dalam keadaan sihat. Lagi-lagi bulan Ramadan tak lama lagi, yang itu kita harapkan sangat-sangat Allah SWT
beri kesihatan yang sepenuhnya dan sempurnanya untuk kita melakukan ibadah di bulan yang mulia, bulan Ramadan yang berganda-gandanya amal ibadah di situ dengan sihat walafiat insya-Allah. Itu yang perlu kita doakan sentiasa. Semoga sepanjang bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan satu-satunya bulan yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun, kita berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey. Tanpa melengahkan masa, insya-Allah malam ni pun insya-Allah mungkin kita akan tambah juga tajuk baru kita. Minggu lepas kita ada bincang, kita dah mula bincang dan masuk bab makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Alhamdulillah kita dah selesai satu makhraj, iaitu makhraj al-jawf. Malam ni insya-Allah ada kesempatan masanya, insya-Allah kita akan masuk makhraj yang kedua, iaitu al-halq. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan murajaah bersama dan kita akan ulang-ulang bersama hukum-hukum yang pernah kita belajar sebelum ini. Semua sekali lah. Jadi minggu lepas kalau tak silap saya kita masuk, kita murajaah bab al-ghunan, dengung-dengung dengung-dengung. Maka untuk minggu ni kita masuk al-mudud. Al-mudud, hukum-hukum mad. Hukum-hukum mad. Masih lagi antara kita ada yang mesej saya bagi tahu belum jelas, baginya lah belum boleh membezakan secara mudahnya antara jenis-jenis mad, dan juga belum mampu lagi untuk nak kenal huruf hukum-hukum mad ini dengan jelasnya. Maka nasihat kita kepada semua yang masih takut-takut dengan hukum-hukum mad ini, nasihat kita insya-Allah teruskan usaha membaca, bertanya dan juga mempelajari dalam kelas-kelas tajwid, kelas-kelas lain daripada kelas kita. Mungkin sekarang ni boleh kita cari dekat YouTube ke, kat mana-mana, ataupun mana-mana kelas online, banyak yang kita boleh ikut. Kumpulkan mana-mana ilmu, mana-mana kelas. Yang penting kita usaha lebih sikit. InsyaAllah kita akan dapat. Seperti mana kawan-kawan kita yang lain lancar hukum tajwid, kenal dengan jelasnya perbezaan antara hukum-hukum tajwid, maka kita pun insya-Allah satu masa bila kita usaha kita dapat juga. Okey, nasihat juga yang keduanya kepada yang takut-takut dengan ilmu hukum-hukum mad ini. Okey. Antara yang mudahnya, antara yang paling selamatnya, mana-mana tanda mad, latihkan diri dengan kita memanjangkan suara kita. Mana-mana hukum tanda mad, tanda ombak tu, bila kita jumpa, latihkan diri. Peringkat awal latihkan diri dengan panjangkan suara kita yang itu dahulu. Itu kira paling selamat, peringkat awal. Bila kita dah panjangkan, dah tentu tanda mad itu untuk dipanjangkan. Tak kisahlah panjang tu sampai berapa harakat. Asalkan lajakkan lebih sikit daripada 4 harakat, insya-Allah itu yang jalan paling selamat. Takutnya tanda mad pun tak dipanjangkan, maka itu dah confirmnya salah. Kalaulah kita kenal pun hukum itu mad wajib ke, mad jaiz ke, mad lazim ke, tapi bila jumpa dalam bacaan ada tanda macam tanda ombak tu, masih kita tak panjangkan, maka itu confirm tajwid kita tak betul. Tajwid kita ada kurangnya, tajwid kita ada salahnya. Jadi untuk semua, pastikan mana-mana bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, bila ada tanda mad, latihkan diri kita dengan memanjangkan bacaan kita, suara kita, nafas kita. Itu paling insya-Allah paling selamat dalam bab hukum-hukum mad. Barulah kita cuba faham dan juga kita kenal dan juga cuba membezakan antara jenis-jenis mad. Bila kita dah boleh bezakan di situ, baru kita boleh letakkan, okey, yang ini 4 harakat, yang ini 5 harakat, yang ini 6 harakat, yang ini 2 harakat sahaja. Barulah seronok. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita ada leka, kita ada sesuatu yang boleh menyibukkan kita supaya tak fikir ataupun tak keluar khayalan kita luar daripada bacaan Al-Quran. Sama ada kita ibadah membaca Al-Quran secara khusus, bila baca Quran, fikiran kita tumpu kepada makna kalau boleh, kalau mampu Alhamdulillah, kalau tak mampu tumpu kepada hukum-hukum tajwid. Ada sesuatu yang menyibukkan kita, yang buat kita terikat dengan bacaan Al-Quran. Dia tak ada macam hati fikir hal dunia, mulut dan mata tengok membaca Al-Quran. Kadang-kadang boleh berlaku juga gitu. Hal-hal lain kita boleh fikir, dalam masa yang sama mulut dan Quran, mulut dan mata kita
membaca Al-Quran. Apatah lagi bila dalam solat. Dalam solat pun sangat-sangat kerap berlakunya bila kita tak ada, cuba paksakan fikiran kita, hati kita dengan apa yang sedang kita lakukan, itulah kita sedang solat, maka kita akan terkhayal, kita terfikir perkara yang duniawi, bukan perkara yang selain daripada solat, di luar solat, maka itu boleh membawa kurang khusyuk kita. Jadi kalau kita sibukkan diri kita dengan tadabbur Al-Quran, ma'anil Quran, ataupun kalau dah belum mampu yang tadabbur Al-Quran, kita tadabbur ahkamut tajwid. Ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid yang kita kenal, ini izhar, ini ikhfa, ini mad apa, ini mad apa. So kurang-kurangnya kita bersama dengan lidah kita yang sedang membaca Al-Quran ataupun membaca zikir-zikir dalam solat. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita mulakan dengan ahkamul mudud, hukum-hukum mad ya. Okey, mad ni maknanya bacaan yang panjang. Italatus saut, kita memanjangkan suara kita bila berjumpa dalam bacaan kita syarat-syarat dan juga keadaan kalimah-kalimah tertentu yang jatuhnya hukum-hukum mad. Okey, jadi madnya pada asalnya terbahagi kepada dua, mad asli dan mad far'i. Mad asli iaitulah mad yang asal. Yang asalnya maknanya bacaan yang panjang, yang asal. Jadi qadar yang asalnya lebih daripada qadar yang tak mad. Kalau mad mesti nak kena panjang, kalau tak mad mesti nak kena tak panjang. Itu beza dia. Beza yang mudah je lah. Jadi kadang-kadang beza yang mudah ni pun jadi susah juga. Waktu membacanya kadang-kadang yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Walaupun kita nampak paling mudah aja mad asli ni, beza dia dengan ta asli, mad asli dengan ta asli, mad asli dua harakat, maknanya kena panjang. Yang ta aslinya, yang tak madnya, yang tak ada langsung harakahnya. Jadi walaupun nampak macam mudah ayatnya, tapi kadang-kadang boleh berlaku dalam bacaan kita. Yang asli itu kita buat tak asli, tak kurang dua harakat. Yang tak asli ini kadang-kadang dipanjangkan. Itu yang paling banyaknya. Dipanjangkan sementara mata kita nak baca hukum ataupun ayat yang selepasnya, kalimah yang selepasnya. Sementara itu kita tumpang panjang pada kalimah-kalimah yang tak panjang. Ini banyak berlaku. Jadi itulah bezanya. Mad asli mesti nak kena lebih daripada qadar yang bukannya mad. Contohnya, bismil. Okey, 2 huruf, 3 huruf ini tak ada mad. Bismil tak ada mad, tak ada panjang. Bila pergi kepada la, bismillahi. Okey, cuba kita perhatikan antara bi dengan mi dengan la. Bi dengan mi dengan la. Bismillahi. Bi tak ada langsung panjang, mi tak ada langsung panjang. Bila sampai ke la, lahi. Itu dimaksudkan mad. Itu yang dimaksudkan panjang. Tapi kadang-kadang lahi dipanjangkan lebih. Itu tak boleh sebab mad asli di sini 2 harakah sahaja. Itu pun salah juga. Kadang-kadang cepat sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tercepat sangat pun tak boleh. Bagi 2 harakat betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mad. Okey, jadi macam mana kita nak kenal mad asli? Okey, ini paling basic sekali, paling asas sekali dan paling penting sekali. Bila kita dah betul kenal mad asli, maka bertolaknya dengan cara kita nak kenal mad asli inilah akan kita gunakan kaedah yang sama, cara yang sama untuk kita kenal mad-mad yang lain, mad-mad far'i, bahagian pecahan yang banyak lagi itu. Okey, kalau mad asli, saya selalu ringkaskan mesti kena cari 3 perkara. Yang pertamanya kita kena cari dalam perkataan yang kita nak panjangkan, nak madkan itu, yang pertamanya kita cari huruful mad. Huruful mad dulu. Huruful mad ada 3 Huruful mad ada 3, alif, waw, ya yang tak berbaris, yang kosong. Yang sebelumnya ada huruf berbaris sesuai dengan alif, waw, ya. Kalau alif barisnya atas, kalau waw barisnya depan, kalau ya barisnya bawah. Fathah, kasrah, dhammah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya kita kena cari dalam kalimah yang kita nak mad itu, kita kena cari selepas huruf mad tadi tiadanya huruf hamzah untuk mad asli.
Kalau ada huruf hamzah, dia akan berubah menjadi hukum mat lain. Yang ketiganya, pastikan selepas huruf mat itu jangan ada huruf berbaris sukun disebabkan kita berhenti. Jangan ada huruf berbaris mati disebabkan kita berhenti. Maka itu akan berubah menjadi hukum mat yang lain juga. Jadi kalau tiga perkara ini dah ada dalam kalimah yang kita nak mat asli, maka cukuplah syaratnya, maka itulah namanya mat asli ataupun mat tabi'i. Okey. Jadi selalunya kita akan susah, akan kita bertukar dan confuse-nya mungkin pada huruf mat itu. Kadang-kadang ada bertukar dengan huruf hamzah waw, ya yang berbaris sukun, ataupun alif waw ya macam hamzah itu hamzah wasal, bertukar. Dan kadang-kadang alif waw ya itu sebelumnya baris tak sesuai dengan alif waw ya pun tak boleh jadi huruf mat juga. Dia akan jadi huruf-huruf lain. Okey, itu saya dah jelaskan untuk mat asli, mat tabi'i, insya-Allah jelas. Okey, kita masuk mat far'i. Bahagian yang kedua, mat far'i. Mat far'i pecahan daripada mat asli. Mat far'i pecahan daripada mat asli. Pecahannya, okey, kita bahagikan kepada dua bahagian juga. Far'i kita bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama sebabnya hamzah. Bahagian yang kedua sebabnya huruf berbaris mati. Okey, ada dua sebab, ada dua bahagian. Okey, kita ambil bahagian pertama dulu. Untuk mat-mat ataupun hukum-hukum mat dalam bahagian yang sebabnya hamzah. Maksudnya disebabkan adanya hamzah dalam perkataan itu, huruf hamzah, maka berlakulah mat-mat ini. Okey, kita mulakan dengan mat pertama iaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey, siapa boleh ambil bahagian mad wajib muttasil untuk kongsikan rumusannya? Silakan. Macam mana kita nak kenal mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itulah seperti iza ja. Okey, sebelum bagi contoh, cuba jelaskan macam mana nak kenal. Maksudnya dia bertemu huruf mat dengan hamzah. Okey. Macam mana bertemu tu? Di mana bertemu? Macam mana bertemu? Macam ada dalam satu perkataan. Itu antara yang penting tu dalam satu perkataan yang membezakan dengan mat yang lain. Bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam satu perkataan. Okey. Contohnya? Contohnya itulah iza ja. Iza Nasrullah. Okey, jaa kan? Jaa itu. Okey. Berapa harakat? Ini sekurang-kurangnya 4 harakat. Selebih-lebihnya? 6 harakat. 6 harakat. 5 Ustaz. 5 ke 6 itu okey. 5 ke 6. Okey, kita boleh jelaskan lagi 4 dan 5 ketika pertengahan bacaan dan 6 harakat ketika waqaf. Kita waqaf. Okey, alhamdulillah. Okey, bahagian orang pula. Masya-Allah, terima kasih Jiddin, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Mad yang kedua, mad jaiz munfasil pula. Okey, silakan. Siapa nak ambil bahagian mad jaiz munfasil? Bagi rumusan macam mana kita nak kenalnya? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Mad jaiz munfasil ialah apabila terjadi mad asli atau mad tabi'i berjumpa dengan hamzah dalam dua perkataan. Umpamanya macam inna anzalna. Okey, berapa harakat? 4 atau 5 harakat. 4 dan 5 harakat. Ya, betul. Alhamdulillah untuk bacaan kita. Terima kasih. Hafsan Asim, terima kasih. Jelas. Apabila huruf mad alif waw ya itu dan boleh disilahkan mad tabi'i juga bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan. Boleh diceritakan begitu. Maka hukumnya mad jaiz munfasil. Hukumnya cara bacaannya, qadar bacaannya 4 atau 5 harakat. Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, selesai. Mad yang ketiga yang sebabnya hamzah iaitu mad badal. Mad badal, siapa ambil bahagian insya-Allah? Macam mana nak kenal mad badal?
Tafadhal. Okey. Okey, Mat Badal macam mana? Orang baru tak nak cuba ke? Tak apa. Kadang-kadang penjelasan yang kurang jelas itu akan ditambah jelas lagi bila kita mencuba. Tak apa, silap pun tak apa. Haji Din kadang-kadang sengaja dia buat silap, dia buat keliru untuk orang bertambah lagi jelas. Itu satu kebaikan sebenarnya. Jadi yang lain pun sama juga, insya-Allah. Kita cuba-cuba je. Okey. Ada antara yang selalu menyebut hukumnya. Okey, sila. Encik Bashir macam mana? Boleh Mak Badal? Mat apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah seperti dengan bacaan dia dengan dua harakat seperti iman, imani atau apabila ada dua hamzah. Okey. Dalam satu kalimah bacaan dia seperti iman, imani atau iman. Mana dua hamzah? Imani mana dua? Sama yang alif tu ada alif ada hamzah. Alif atas dia ada hamzah. Okey. Bacaan dia. Okey. Okey. Itu yang saya nak mencari tu. Tapi alhamdulillah dia dah nampak dah Mak Badal tu. Cuma cara penjelasan yang nak disampaikan itu mungkin belum kemas. Boleh sampai tahap tu Ustaz. Tahap tu. Okey, alhamdulillah. Okey, mungkin betul boleh diceritakan begitu, tapi nanti orang tanya kalau dua hamzah mana hamzah yang kedua? Dua hamzah itu betul. Dalam badal ada dua hamzah. Ceritanya pada asal ada dua hamzah, tapi yang kita jumpa contoh-contoh ni dah siap prosesnya. Hamzah yang kedua ditukarkan. Sebab itu namanya badal, ditukarkan. Jadi kalau nak mudah, mak badal ini kita boleh jelaskan setiap hamzah yang dibacakan dua harakat di dalam Al-Quran, itulah mak badal. Itu takrif paling selamat dan paling ringkas. Nanti bila orang tanya macam mana prosesnya berlaku badal, apakah makna badal, barulah kita cerita. Okey, asal mat badal ini berasalnya daripada dua hamzah. Dua hamzah. Hamzah pertama berbaris, hamzah yang kedua berbaris sukun, mati. Jadi dalam bahasa Arab susah nak sebut. A'manu, i'mana, u'tu. Arab ni bahasa dia kaya. Bila ada perkara-perkara yang susah, dia akan ada dia akan ada proses untuk nak memudahkan menyebutkan lafaz-lafaz tertentu. Sama ada naqal dipindahkan ataupun badal ditukarkan ataupun hadzaf dihazafkan. Itu antara kaedah-kaedah dalam bahasa Arab lah. Jadi berlakunya pada mak badal ini ditukarkan. Huruf hamzah yang kedua yang susah nak sebut tu, i, u tu susah nak sebut tu, ditukarkan jins harakat ma qablaha. Maknanya ditukarkan kepada baris huruf yang sebelumnya. Kalaulah baris huruf yang sebelumnya itu baris atas, ditukarkan alif hamzah, alif mat. Kalaulah sebelumnya itu baris bawah, ditukarkan ya mat. Kalaulah ban itu waw itu sebelumnya itu baris depan, ditukarkan waw mat. Itu maksudnya badal. Itulah maknanya kita boleh sediakan untuk mak badal ini dua cara syarahan penjelasan. Yang pertamanya mat badal itu setiap hamzah dua harakat ataupun setiap hamzah yang mendahului huruf mat yang dibacakan dua harakat, itu mak badal. Senang untuk nak ceritakan kepada orang, sudah jelas. Amanu, imana, utu. Dan penjelasan yang kedua, bahagian yang kedua, sekiranya ditanya tentang badal itu makna apa, macam mana berlakunya badal, maka barulah kita boleh jelaskan satu persatu seperti mana asalnya dua hamzah semua sekali itu. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih. Okey, bahagian yang kedua kita dah selesai untuk yang huruf-huruf hamzah. Bahagian yang kedua, sebab mat ini adalah berbaris mati. Sebab mat ni adalah berbaris mati. Huruf-huruf berbaris mati. Sebas huruf mat. Okey, jadi antara hukum-hukum mat yang disebabkan berbaris mati adalah yang pertamanya mat lin. Okey, sebab ramai yang suka mat lin, kita mula dengan mat lin. Okey, mat lin.
Macam mana kita nak kenal maklin? Lin terlembut. Okey, macam mana kita nak kenal? InsyaAllah. Haji Taib tengok je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Haji Nadin. Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Tak pernah cuba Ustaz, insyaAllah. Fadal. Lin terjadi apabila huruf lin bertemu sukun yang mendatang, iaitu ketika waqaf. Okey, apakah huruf lin itu? Saya bacakan contoh je Ustaz. Ya, insyaAllah. Wa amanahum min khawf. Okey, betul. Huruf linnya di sini huruf waw. Wow, khaw. Waw. Kita sebut waw. Huruf lin. Huruf waw dan ya. Jadi kalau kita nak jelaskan huruf lin, dia ada dua. Waw yang berbaris mati, berbaris sukun, ataupun ya berbaris sukun. Syaratnya sebelum waw dan ya berbaris sukun itu, hurufnya berbaris di atas. Itu untuk nak berlakunya huruf lin. Huruf lin mestinya waw ataupun ya berbaris sukun, sebelumnya mesti kena ada baris atas. Barulah waw dan ya itu dijadikan huruf lin. Yang ketiganya, selepas waw dan ya itu adanya huruf berbaris mati disebabkan kita waqaf. Seperti mana diterangkan Jinuddin tadi, bila kita waqaf, fa itu mati, maka cukuplah syarat untuk menjadi maddul lin. Khauf. Sebab kalau kita sambung khaufun tu dia kalau tak fa itu tak mati, dia tak jadi maklin. Okey. Okey. Itulah maklin. Maka maklin ini boleh dibacakan 3 wajah, pilih salah satu, 2, 4 ataupun 6. 6 harakat. Qasar, tawassut ataupun isba'. Ya. Jadi kalau dibaca wasal, kita sebut dia harful lin aja ini dua. Ya, dia dikata qiraatul lin, bacaan lin, harful lin. Harful lin dah ya macam itulah. Maknanya lembutkan sebutan waw dan ya yang mati itu. Jadi kalau kita nak sebut definisinya Ustaz, kita nak kena sebut yang sebelumnya berbaris fathah juga. Ya, betul. Sebab kalau kalau huruf waw dan ya itu berbaris mati, sebelumnya berbaris lain daripada fathah, dia tak jadi lin. Tidak jadi mat lin. Dia tak jadi lin dan tak jadi mat lin walaupun kita waqaf. Dia akan jadi mat lain, mat alif sukun. Okey, jelas. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih. Kalau dia huruf lain Ustaz, macam yaum gitu, kita panggil apa Ustaz? Mat lin risukun ke begitu? Sama juga tu. Betul lah tu. Yaum, waw mati sebelumnya berbaris atas. Betul lah tu. Cukup syarat. Waw Kita mati matikan sebelumnya. mim, kita matikan mim. Jadi Ya. mat lin risukun gitu. Ya. Tak. Ini mat lin saja, bukan mat Lin alif juga. sukun. Sebab ya tu berbaris atas. Waw mati sebelumnya berbaris atas. Mim mati disebabkan kita waqaf. Cukup 3 syarat kan? Maka berhenti kita daripada perkataan yaum menjadi hukumnya mat lin. Ya, dan waw mati berbaris atas. Ya. Dan dia tak semestinya akhir ayat, walaupun di pertengahan ayat, kalau kita waqaf, maka jadilah maklin juga. Pilihlah 2, 4, 6 harakat. Okey, alhamdulillah. Seterusnya, mad arid dis-sukun. Tafadhal. Macam mana mad arid dis-sukun? Okey. Siapa boleh cuba? Okey, saya cuba Ustaz. InsyaAllah. Tadi saya tengok je. Okey, tak apa. Kita kena panggil. Okey, silakan. Masya Allah. Ma'arid di sukun, maknanya huruf mat bertemu dengan sukun yang mendatang. Huruf mat berjumpa dengan dan dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Okey. Yang ketiga wakaf lah. Ketika waqaf. Okey, ini penjelasan ini untuk orang yang dah kenal dah huruf mat. Tapi kalau nak bagi jelas lagi, huruf mat itu perlu didetailkan untuk orang lebih jelasnya apa itu huruf mat. Huruf mat alif, ya dengan waw. Kalau bila kita wakaf, kita datangkan sukun. Okey. Adakah kalau penjelasan macam ni ya dan waw dia nak sama dengan maklin? Sama tak? Tak sama. Pasal Kenapa tak sama? dia sebelum huruf mat
itu ada baris yang bersamaan dengan huruf mat selepasnya. Kalau alif maknanya fathah, dia punya tandanya fathah, berbaris fathah sebelum huruf mat. Kalau ya dia bawah, dan kalau waw dia di depan. Depan. Okey, satu lagi, waw dan ya pada mad lin itu berbaris sukun. Adapun di mad arid sukun, waw dan ya itu tak berbaris langsung. Dia sebab huruf mad kan. Itu antara perbezaannya lah antara huruf mad arid sukun dan hukum mad lin, insya-Allah. Okey, betul, jelas, alhamdulillah. Contohnya contohnya macam al-alamin, mim ya jumpa dengan nun mendatang, al-amin. okey, al-alamin, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Okey. Atau ihdinas siratal mustaqim. Okey, 4 harakat ataupun 6 harakat boleh. Atau Okey. 6 harakat. Okey. Jelas, alhamdulillah, selesai ma'ril sukun. Itulah antara hukum-hukum yang selalu kita baca dan selalu kita perlu ambil perhatian. Ma'ril sukun ini bila kita dah pilih 2 harakat, maka 2 harakat lah bacaan kita. Kalau 4, 4 lah. Kalau 6, 6 lah. Alhamdulillah. Okey, selepas ma'ril sukun, terus mungkin insya-Allah kita masuk ke mad lazim. Saya akan terangkan secara ringkas, secara rumusan insya-Allah. Mad lazim antara mad yang sebabnya sukun. Antara mad yang sebabnya sukun, yang sebabnya sukun, maksudnya selepas huruf mad itu ada huruf berbaris matilah. Okey, mad lazim ni termasuk dalam bahagian yang sebabnya sukun. Okey, soalan sebelum saya jelaskan. Dalam banyak-banyak mad sukun, contohnya lah kita ambil waladdallin, kan? Itu mad sukun, mad lazim kan? Itu mad lazim paling asas dan paling kemuncak sekali lah. Okey. Kalau soalan saya tanya, mad lazim ini termasuk dalam bahagian mad yang disebabnya sukun. Mana sukun pada contoh waladdallin? Boleh siapa-siapa jawab. Waladdallin Ustaz ada sukun kan? Dia ada apa itu apa yang panggil tu? Sukun dengan yang W tu apa dia panggil? Sabdu. Sabdu tu sabdu di musakkal kan? Musakkal. Tak, soalan mad saya. lazim kalimi musakkal. Betul. Itu tak ragu-ragu lagi. Betul, mad lazim kalimi musakkal. Cuma saya mulakan tadi, mad lazim ini termasuk dalam bahagian yang sebabnya sukun. Yang sebab mad di sini baris mati. Pada perkataan dan contoh waladdallin, di manakah sukun yang menjadi sebab mad lazim ini? Lam sabdu, Ustaz. Lam sabdu, sukunnya mana? Lam. Kalau sabdu kira kan 2 lam kan. Satu lam sukun, lagi satunya lam lagi satu lah. Jadi 2. Lagi satu lah. Apa dia panggil berbaris. Masya Allah. Jadi jawapan terus betul. Saya ingat lambat sikit, dah cepat sangat jawapannya. Insya-Allah. Okey, itulah sukun dan tak nampak. Sukunnya kalau kita cari pada perkataan memang tak nampak. Sebab apa? Sebab sukun itu dah dimasukkan ke dalam lam yang bersabdu. Dan saya nak ingatkan sini, penting kita tahu lam bersabdu itu ataupun mana-mana huruf sabdu itu berasalnya daripada 2 huruf. Yang pertamanya 2 huruf yang sama. Yang pertamanya huruf itu berbaris mati. Yang keduanya huruf itu berbaris. Tak kira baris atas ke bawah ke depan. Jadi dalam Arab pun idgham. Berlakunya idgham di sini. Lam berbaris mati pada dallin tu, lam itu diidghamkan, dimasukkan ke dalam lam berbaris bawah itu, maka menjadinya lam satu yang bersabdu. Sebab itu mana-mana huruf sabdu mesti kita nak kena tanggung sikit bacaan kita, tangguh sikit tempoh itu supaya berlakunya huruf mati itu ataupun sebutnya kita menyebutkan huruf mati tadi. Lin. Kalau kita tak gantung bacaan, contohnya waladdallin.
Itu kita dah sebut satu huruf sahaja lin. Lam. Padahal lam itu dua huruf. Adanya lam mati dan adanya lam bagi bawah. Sebab itu nak kena dhalin, lin, lambat sikit. Sama juga walad yang sabdu tu pun sama juga. Asalnya semua huruf-huruf yang adanya sabdu di dalam Al-Quran, jangan kita cepat sebutkan huruf itu, mesti nak kena tambah sikit masa. Contohnya pada qalqalah akbar ataupun kubra kan. Al-haq, lambat sikit. Al-haq wa tab. Lambat sikit. Kalau tak lambat, dia akan jadi satu huruf. Itu yang kita kebanyakan kadang-kadang kita tak perasan, kita dah tinggal satu huruf yang ada di dalam huruf yang bersabdu tadi. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah mat lazim, kalimi muthaqqal. Mat lazim terbagi kepada dua, kalimi dan harfi. Kalimi dan harfi, kalimah dan huruf. Kalimi terbagi kepada dua, muthaqqal dan mukhaffaf. Okey, untuk muthaqqal, kalimi muthaqqal, perkataan yang berat ataupun yang bersabdu senang je. Mana-mana tanda mad, tanda ombak itu selepasnya ada huruf berbaris dan sabdu, itulah mat lazim kalimi muthaqqal. Okey, waladdallin. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Quran. Okey, cuba cari contoh. Quran ada di depan kan? Cuba cari mat lazim kalimi muthaqqal. Contoh yang kita boleh cari sendiri. Siapa-siapa boleh jumpa, boleh bagi tahu. Baca je sebutnya. Contoh itu. Okey, silakan. Saya jelaskan dan saya minta contoh. Ada. Dari perkataan yang ada tanda mad, tanda ombak tu selepasnya ada huruf berbaris dan ada sabdu. Itulah mat lazim kalimi muthaqqal. Fa in hajjuka faqul aslamtu. Okey, betul. Juga selepas 6 harakat mesti kita nak kena gantung sikit, lepas tu baru sebut ju. Hajjuka. Itu betul. Mat lazim kalimi muthaqqal. Satu lagi? Siapa dah jumpa boleh sebut? Banyak juga dalam Quran. Contoh-contoh mat lazim kalimi muthaqqal. Silakan. Qul an hajjuna. Qul atuha. Qul an hajjuna. Atu kan? Atuha. Atuha. Okey, betul. Qul atuha. Ini wassafa. Boleh juga wassafati. Tapi yang jumpa contoh tu kalau waktu sebut tu betul-betul sebut ikut hukumnya. Panjang lepas tu gantung untuk sebutkan fa tu jangan. Okey, fa tu lambat sikit sebabnya adanya sabdu. Kalau tak lambat dia akan terus masuk seolah-olah kita baca hanya satu fa sedangkan ada dua fa di situ. Okey, selesai. Mat lazim kalimah muthaqqal insya-Allah jelas, senang je percabannya. Mana-mana kalimah yang ada tanda mad, tanda ombak tu, lepas tu ada huruf berbaris lagi bersabdu, itulah mat lazim kalimi muthaqqal. Yang kedua, mat lazim kalimi mukhaffaf. Muthaqqal tu sabdu, mukhaffaf ringan. Ringan maknanya tak ada sabdu. Hanya dua contoh sahaja dalam Al-Quran, dalam surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Perkataannya sama. Hanya dua perkataan sahaja untuk mat lazim kalimi mukhaffaf. Senanglah. Kita dah ingat. Ana. Dua aja tak?
Dua saja, ayat 51, ayat 91. Kedua-duanya dalam surah Yunus. Perkataan yang sama. Mak lazim, kalimi, muhaffaf. Mukhaffaf. Okey, alhamdulillah selesai. Untuk mak lazim harfi pula, mak lazim harfi semuanya berlaku pada awal-awal surah yang dinamakan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang disebutkan sebiji-sebiji, satu-satu huruf. Itu mak lazim harfi, sama ada mutsaqqal dan mukhaffaf pada awal surah-surah yang dinamakan huruf muqatta'ah. Yang membezakan antara mutsaqqal dan mukhaffaf pada mak lazim harfi ini adalah selepas 6 harakat itu, adakah huruf itu bertemu dengan huruf yang idgham ataupun tidak. Kalau ada idgham, maka mak lazim harfi mutsaqqal. Kalau yang tak ada idgham, mak lazim harfi mukhaffaf. Okey, cuba tuan-tuan, puan-puan bezakan. Pilih manakah satu dalam awal surah huruf muqatta'ah ini yang termasuk dalam bahagian mak lazim harfi mutsaqqal dulu. Musaqqal. Mutsaqqal dulu. Okey, huruf mana? Ain, sin, qaf. Yang mana satu? Ain ke sin ke qaf? Dia ada 3 Ustaz. Yang mana satu? Yang ni lah, yang 3. Yang ataupun alif lam mim pun boleh. Jangan satu-satu lah. Tadi ain sin qaf dah baca panjang-panjang tadi. Ain sin qaf. Yang mana mak lazim ke harfi mutsaqqal? Ain ke sin ke qaf? Yang mana Hati Tak ada, tak ada. tak ada kan. Tapi semua Ustaz kasih trik tadi. Ada Haji Taib. Saya baru nak jawab. Ain pun tidak, sin pun tidak, qaf pun tidak. Tapi dia dah panjang. Permulaan huruf kan kan? Bersungguh-sungguh tadi. Kan tadi permulaan huruf kan dia? Dia betul permulaan huruf, tapi saya dah terangkan tadi. Nak bezakan antara harfi mutsaqqal dan mukhaffaf. Yang mutsaqqal pastikan selepasnya panjang 6 harakat ada idgham. Yang mukhaffaf tak ada idgham. Okey, sekarang ni soalan untuk kita cari dulu bahagian yang ada idgham dulu, yang mutsaqqal. Idgham tu alif lam mim lah. Alif ke lam ke mim? Lam mim. Okey, mim je. Yang mana mak lazim harfi mutsaqqal? Alif ke mim? Bukan, yang alif lam. Yang musaqqal mim lah. Mim. Alif ke mim? Mim. Salah. Lam. Okay, good try. Good try. Okey, Haji Din cuba fokus. Saya terangkan di sini, mak lazim harfi mutsaqqal mesti dia kena ada huruf selepasnya sebab nakkan idgham. Jadi mim itu dah last huruf, dia tak ada idgham dah selepasnya. Jadi tak boleh, tak mungkin dan mustahil untuk dia jadi huruf mak lazim harfi mutsaqqal. Jadi kena mak lazim harfi mutsaqqal ini mesti kena ada pertengahan huruf-huruf muqatta'ah. Dipecah-pecahkan. Ya betul, dan dipastikan selepas kita panjang 6 harakat dia ada hukum idgham. Jadi contohnya yang Haji disebut tadi alif lam mim betul. Lam mim. Di sini ada idgham. Idgham mithlain saghir, itulah mim bertemu dengan mim. Okey. Jadi betul. Lam itu adalah contoh untuk mak lazim harfi mutsaqqal. Okey. Contoh yang kedua. Boleh kita coba lagi pada contoh yang lain selain daripada alif lam mim. Okey. Apa ke mim? Sin. Saya bagi 2 pilihan dia cari yang tricky. Dia cari yang ketiga pula. Pilihan ada 2, ta ke mim, dia ambil sin. Betul lah. Sin itu mak lazim mak lazim harfi mutsaqqal. Sebab lepas sin, nun bertemu dengan mim. Sin. To alif sama ha alif kan? Toha. Apa tadi? Tadi apa? To. Jadi kacau lah jadi ni. Mana ada toha pula? Belum lagi. Belum lagi toha tu lain, itu bahagian lain. Okey. Sin.
Okey, untuk kita nak sebutkan sin dan mim itu antara nun sin dengan mim itu dia ada nun bertemu dengan mim, maka itu idgham. Jadi sin itu huruf sin itu adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Kalau kita pecah menjadi sin ya nin, sin ya nun. Sin ya nun itu huruf muqatta'ah, nak kena sebut satu-satu huruf. Baru kita faham. Baru kita faham, alhamdulillah. Harap Sin ya yang nun lain. pecahan dia. Okey. Alhamdulillah. Okey, last satu lagi kalau ada mad lazim harfi mutsaqqal, minta harap-harap bertambah jelaslah kepada yang lain juga insya-Allah. Yang saya cakap ni tak boleh musakkal tu. Yang apa tu? Sin, ain, sin, qaf. Tak boleh. Tak boleh. Ain dia tak boleh jadi idgham selepas ain nun bertemu dengan sin. Jadi ikhfa. Sin qaf pun sama, nun bertemu dengan qaf. Dia kena idgham. Sama idgham mithlain ataupun idgham ma'al gunnah. Okey, satu lagi contoh dalam huruf muqatta'ah mungkin ada. Yasin tak boleh. Tak ada. Mana Yasin, mana ada panjang, sin saja. Sin yang huruf last tak boleh jadi mutsaqqal. Mesti nak kena tengah-tengah kan. Musaqqal. Alif lam mim ra. Okey. Alif ke mim ke ra? Dah bagi 3 tu. Jangan pilih 4 pula. Lam. Lam. Okey, samalah. Alif lam mim ra, sama juga. Alif lam ra je tak boleh. Sebab tak ada Lam mim ra. Lam ra tak boleh. Alif lam mim dengan alif lam mim ra, antara lam itu mad lazim harfi mutsaqqal. Alhamdulillah. Bila dah kenal, bila dah ulang-ulang contoh. Ya. Kalau alif lam mim sad Boleh juga. Boleh juga sebab ada mim kan. Betul. Itu dalam surah Al-A'raf. Alif lam mim sad. Okey. Kita dah jelas. Asalkan selepas panjang 6 harakat adanya idgham, itu mad lazim harfi mutsaqqal. Untuk mad lazim harfi mukhaffaf pula yang ringan, iaitulah mana-mana huruf muqatta'ah pada awal surah yang dipanjangkan qadar 6 harakat yang tak ada idgham, maka itulah mad lazim harfi mukhaffaf. Paling banyak sekali, paling mudah sekali. Okey. Sebagai contoh, ini boleh tak Ustaz? Ini apa ni? Yang sin Yasin. 6 harakat mad lazim harfi mukhaffaf. Lagi? Alif lam ra. Okey, yang mana? Yang mim Ustaz. Yang mim, betul. Mim mim tu sebabkan selepasnya ada ra, hukumnya izhar syafawi, dia tak jadi mad lazim harfi mutsaqqal, maka itulah contoh alif lam mim. Mim itu mad lazim harfi mukhaffaf. Betul? Alhamdulillah. Lagi? Banyak lagi huruf-huruf yang sebiji-sebiji yang satu huruf tu. sin. Okey, sin itu betul 6 harakat mad lazim harfi mukhaffaf. Hamim boleh tak Ustaz? Hamim. Okey, ha ke mim? Mim. Betul? Mim 6 harakat, asalkan 6 harakat yang tak ada idgham selepasnya. Betul, mad lazim harfi mukhaffaf. Nun. Qaf. Apa? Qaf. Okey, huruf qaf, betul, 6 harakat. Nun, sad. Semua dah betul dah. Alif lam mim sad, mim tu semua. Dia ada dek belakang. Ya, betul, ada qalqalah. Kaf ha ya ain sad pun sama juga. Okey. Itulah semuanya contohnya untuk huruf mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, dengan banyak-banyak contoh insya-Allah bertambah jelas bagi kita untuk kita baca waktu baca sendiri nanti ataupun dalam grup, dalam kelas. Kita kena hati-hati huruf muqatta'ah ini supaya disebutkan dengan cukup kadar mad. Oh, ni macam ni semua huruf ganjil lah Ustaz. Tak dinama ganjil, dinamakan muqatta'ah. Muqatta'ah maknanya kita kena baca sebiji-sebiji satu-satu. Kita kena potong-potong huruf itu. Huruf-huruf rahsia. Rahsia, betul. Rahsia boleh. Huruf-huruf rahsia boleh, rahsia maknanya, rahsia hikmahnya.
Okey. Selesai. Terus kita pergi kepada mat-mat yang lain lagi, kita tak semestinya sebut semua. Antara mat yang selalu kita jumpa selain daripada yang kita dah sebut, iaitulah mad apa? Mad iwad ya, mad iwad. Mad iwad, iwad itu ganti. Macam mana kita nak ganti? Apa yang kita ganti di sini? Siapa boleh rumuskan secara ringkas? Ganti baris lah. Ganti baris. Macam mana? Yang penghabisan tu, dibuang satu lah. Hilangkan satu je dia. Okey. Mat Ewat macam dekat Ada definisinya. Macam mana kita nak ertikan, nak terangkan secara ta'rif untuk mad iwad. Mad iwad macam mana? Ni ya. Penghabisannya jurah. Okey, macam mana? Macam mana Ajidin boleh kenal perkataan itu mad iwad? Pasal penghujung dia, penghujung. Kalau selalunya kita baca ma'arif disukun kan. Yang ini kita buangkan satu macam contohnya kat sini tak sedap lah istilah buang-buang. Li insani huzura. Ajidin. Kalau boleh tukarkan perkataan buang itu. Bahasa kasar Ustaz. Kasar sangat tu. Kalau orang hari ni kampung Melaka ke kampung apa pagi ni? Tak munculkan lagi. Banyak ada kat sini macam ni. Falanan khalila. Fulanan khalila. Okey, betul. Okey, saya nak bantu dan saya nak bagi Hajidin lebih jelas. Dia tak semestinya hujung. Tak semestinya hujung. Kalau Hajidin sebut hujung bacaan boleh. Kalau hujung ayat sahaja tidak. Kadang-kadang hujung bacaan lah. Hujung ya betul. Jadi kalau kita nak cari mad iwad, tak semestinya kita cari hanya pada hujung ayat. Di tengah-tengah ayat pun boleh kalau kita jadikan sebagai hujung bacaan kita. Waqaf lah maksudnya. Jadi kita nak kenal macam ni. Mana-mana perkataan yang diakhiri dengan dua baris atas selain daripada ta marbutah. Fathatain, dua baris atas yang selain daripada ta marbutah, maka bila kita waqaf dia akan iwad. Dia akan gantikan tanwin itu dengan huruf mad. Tanwin itu asalnya iwajan, khalilan, mahjuran, kan, bagi dua atas. Jadi bila kita berhenti, kita tak sebutkan mahjuran, hakiman, aliman, kita tak sebut macam tu. Kita gantikan man itu, tanwin itu dengan huruf mad, maka menjadi hakima, alima. Tak dibacakan tanwin, hanya dibacakan dengan mad dua harakat sahaja. Digantikan banyak dalam Quran Ustaz ni. Banyak sangat. Ya, betul. Alhamdulillah. Semua muka boleh dapat. Mungkin jelas dari segi contoh, tetapi kadang-kadang huraian untuk nak kita lebih jelas kenal, untuk orang pula boleh kenal, perlu kepada kita boleh membezakan susunan ayat yang kita nak jelaskan tadi. InsyaAllah dengan kita selalu sebut macam ni, bertambah jelasnya dan bertambah kenalnya kita dengan jenis-jenis mat yang mudah-mudah ini insyaAllah. Last sekali kita ambil mat apa kita ambil? Mat apa belum kita sebut? Mat silah, mat silah mudahnya insyaAllah. Mat silah qasirah, mat silah tawilah. Mat silah ni mana-mana perkataan yang ada huruf hu ataupun huruf hi. Huruf hu dan huruf hi yang ada tanda mat, tanda huruf mat kecil. Kadang-kadang ya terbalik, ya kecil, ataupun waw kecil je. Okay. Jadi ada dua bahagian di sini, dua jenis. Sekiranya ada huruf hamzah, mat silah tawilah. Kalau selepasnya tak ada huruf hamzah, mat silah qasirah. Yang qasirah itu dibacakan dua harakat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Dua-dua huruf ada di sini. Mat silah huruf waw, mat silah huruf ya, qasirah kedua-duanya sebab tak ada hamzah. Dan sekiranya ada selepas itu hamzah, maka dia akan jadi mat silah tawilah. Mat silah tawilah bacanya 4 dan 5 harakat sama dengan mat jaiz munfasil. Okay. Wa annahu ahlaka, wa annahu ahlaka itu antara mat jaiz. Contoh mat jaiz mat silah tawilah.
Okey, alhamdulillah, setakat itu saja untuk murajaah kita untuk malam ni, dan kita insya-Allah kita akan masuk insya-Allah untuk tambah sikit lagi kita punya apa ni, sambungan tajuk baru insya-Allah. Insya-Allah muka surat ke-18 malam ni. Oh, Muka surat 17 ni. dan huruf. Sorry, 18 ya. Okey, makharijul huruf kita dah mula minggu lepas. Untuk kita kenal huruf-huruf, tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf penting bagi kita sebab dengan kita kenal tempat keluar, maka kita boleh membezakan sebutan kita. Sebab apa? Bahasa kita, bahasa Melayu, dia tak sama. Ada sebahagian beberapa huruf Arab ini, huruf Al-Quran, tak ada dalam bahasa kita. Huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf Arab, ada yang tak ada dalam bahasa kita. Tak ada sebiji lah, tak ada sama sebiji. Tapi tak banyak huruf. Banyak huruf yang ada sama dengan bahasa Al-Quran. Alhamdulillah, syukur. Sangat-sangat mudah lidah kita untuk nak membaca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna, dengan fasih. Cuma ada beberapa huruf ya yang kita betul-betul nak kena cari tempat keluarnya, nak kena kenal betul-betul tempat keluar huruf itu, maka insya-Allah kita akan jadi sempurna sebutan kita sama macam orang Arab. Walaupun kita selalu makan nasi kerabu, tak makan nasi Arab, makanlah nasi tom yam ke, makan nasi apa sekalipun, tapi lidah kita boleh jadi lidah Arab. Bahkan lebih fasih dari Arab mungkin. Kalau betul-betul kita usaha, kita akan jadi sebutan yang Masya Allah, sebutan yang betul-betul fasih dengan bahasa Al-Quran, dengan ilmu tajwid insya-Allah. Cuma nak kena terkis sikit, nak kena beri perhatian macam mana kita nak sebut dengan betulnya. Ini beberapa huruf yang perlu kita belajar dan perlu kita ambil berat untuk kita sebut dengan baik. Kenapa? Sebab kalaulah tuan-tuan puan-puan perasan, alhamdulillah sebahagian besar muslimat yang ada malam ini dalam kelas kita ikut kelas saya Tahsin sampai kita dah khatam pun. Tahniah kepada muslimat dah khatam, satu khatam, alhamdulillah. Muslimin baru separuh Quran ya. Insya-Allah tak apa, muslimin relax. Sebab dia satu kelas je dalam seminggu. Muslimat ambil 2 kelas. Masya-Allah dah khatam pun, alhamdulillah. Dan saya ada grup lagi, insya-Allah minggu depan khatam. Okey, kita puji dulu. Dua-dua grup ini dah antara yang terawal khatam dalam kelas Zoom secara online. Cuma minta maaf. Sampai khatam dan selepas khatam masih ada lagi yang saya selalu sebut. Ha pedas mana? Kha tebal mana? Kha tebal mana? Ain mana? Okey, itu antara huruf yang tak ada dalam bahasa kita. Maka secara automatiknya ataupun secara tak peliknya susah kita nak sebut dengan fasih seperti mana sebutan Arabnya. Jadi perkara-perkara itu tak menjadi satu keajaiban lah. Sebab itu bukan bahasa kita. Tapi insya-Allah dengan kita usaha dan mencuba dan betul-betul mencari, insya-Allah kita akan berjumpa. Dan antara caranya iaitulah kita kenal dalam bab makharijul huruf. Sebab itu bab makharijul huruf ni penting. Minggu lepas kita dah belajar huruful jauf, huruf-huruf halq, huruf-huruf mad yang keluarnya dari rongga mulut kita, waya panjang tu. Yang panjang tu keluar daripada rongga mulut, iaitulah al-jauf. Kita dah selesai. Minggu ni insya-Allah kita masuk yang betul-betul mencabar ni. Itulah halqum kita. Halqum kita ini huruf-huruf yang ada yang sama dalam bahasa kita dan ada huruf yang tak sama dalam bahasa kita yang kita nak kena cari bersama insya-Allah. Sebelum kita nak terangkan, saya minta semua kalau boleh tulis. Simpan kaedah. Ustaz saya, guru saya namakan kaedah ini kalau boleh tulis dengan dakwah emas katanya. Tulislah betul-betul dengan jelas supaya kaedah inilah akan membantu kita dalam kita nak mencari apa saja huruf-huruf selain daripada huruf-huruf mad dan juga huruf dengung.
Kaedah ini untuk kita nak membantu diri kita mencari mana-mana tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Iaitulah apabila, ini saya buat untuk mudah faham. Apabila kita hendak mengenal tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, bila sebut huruf hijaiyah alif, ba, ta sampai ya lah, maka matikan huruf itu dan sebutkan dengan huruf berbaris sebelumnya, ataupun sebutkan dengan huruf berbaris atas sebelumnya. Dia berbaris, nanti nak cari baris atas bawah pula. Kita letak atas dulu. Itulah kaedahnya. Kaedah yang penting. Saya pun ambil daripada faham bahasa Arab. Idza aradta ma'rifata ayya makhrajin min makharijil huruf fasakkinhu thumma adhif harfan maftuhatan qablahu. Kalau tak silap, kaedah ni waktu saya belajar tajwid dekat Masjidil Haram tahun berapa? 95 ke 94. Dah lama dah. Dengan kaedah inilah, bila nak cari dan kita nak pastikan tempat keluar huruf, tak kira huruf mana, kita matikan huruf itu dan kita tambahkan huruf sebelumnya berbaris atas. Selalunya kita pilih huruf hamzah lah berbaris atas. Okey, sebagai kita nak test kaedah ni. Contohnya Ajidin pilih huruf apa nak kenal? Nak kenal huruf apa? Huruf apa? Pilih salah satu huruf. Apa dia pilih? Kata qaf lah, qaf. Qaf, okey, qaf. Okey, ikut kaedah tadi, mula-mula sekali kita matikan qaf. Matikan qaf. Qaf itu kita bagi baris mati, baris sukun qaf. Dan kita tambahkan sebelum qaf itu hamzah berbaris atas. Okey, cuba sebut. Qaf mati, sebelumnya hamzah berbaris atas. Ak. Okay. Dia tak boleh sebut sekali, dia sebut banyak kali. Sebut banyak kali. Okey. Huruf yang last sekali ataupun bahagian yang last sekali yang bergeraknya daripada anggota mulut kita ni, anggota yang disebutkan huruf, sama ada lidah ke bibir ke khayshum hidung ke ataupun halqum, di situlah huruf yang kita nak cari tempat keluarnya. Jadi ditambahkan lagi untuk menjelaskan, kita ulang-ulang sebut dengan baris mati dan kita berbaris, kita bagi baris kepada huruf tersebut dan kita panjangkan lepas itu. Jadi katakan untuk kita nak kenalkan qaf tadi, kita ulang sebanyak 5 kali dengan qaf tu mati. Selepas 5 kali, cuba kita bagi baris berbaris atas qaf itu 3 kali. Selepas itu, selepas pada 3 kali qaf tu berbaris-baris atas, kita cuba panjangkan qaf itu mat, tak kiralah mat apa sekalipun, kita panjangkan qaf tu. Maka di situlah apa yang last kali bergeraknya daripada anggota sebutan huruf itu, itulah tempat keluarnya huruf. Contohnya, cuba dengar saya sebut. Aqo. Aqo, 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 panjangkan. Aqo, ko. Kita akan terasa akhir sekali bergegarnya, getarnya anggota apa yang betul-betul. Di situlah tempat keluarnya. Tapi pastikan sebutan kita tu betul. Itu nak membantu jugalah. Kita nak kena huruf-huruf yang kita dah kenal tu, yang kita nak sebutkan, nak cari tempat keluarnya tu, kita dah kenal, kita dah pandai sebut dengan betul. Qa. Jadi kalau kita sebut akka, bukan qa lah, salah lah. Jadi setelah kita dah kenal huruf sebutannya tu, bila kita guna kaedah ini, betul-betul kita akan jumpa tempat keluarnya. Jadi akka, qa mungkin susah nak dijelaskan sebab dia pangkal lidah. Pangkal lidah dan dia macam dia cenderung ke atas untuk nak sentuh langit bahagian belakang. Qa mungkin susah nak sebut, tapi itulah tempat keluarnya. Bila kita buka tajwid nanti, bahagian qaf nanti kita akan nampak, oh betul-betul ni qafnya.
Okay, tak apa. Ini sebagai try kepada kaedah yang saya sebut tadi. Cuba kita masuk bahagian halqum dan nanti kita gunakan kaedah itu untuk kita nak cari tempat keluar huruf-huruf yang di halqum ini. Okey. Okey, kita masuk terus. Bahagian halqum bahagian halqum merupakan bahagian yang kedua dalam makharijul huruf. Yang pertamanya al-jawf, rongga mulut, yang keduanya halqum. Okey, dalam halqum kita ini, di bahagian halqum ini terbahagi kepada 3 bahagian. Kita tengok kita ada gambar, tiga gambar. 3 bahagian. Yang pertamanya pangkal halqum, paling bawah sekali. Yang keduanya tengah halqum, di tengah-tengah halqum kita. Yang ketiganya yang tadi hujung halqum, betul. Hujung halqum. Hujung halqum paling atas. Hujung halqum paling atas, disebutkan hujung ini maknanya dekat dengan tempat keluar. Atau yang pertamanya pangkal paling bawah, yang keduanya tengah, yang ketiganya hujung. Hujung. Itu istilahnya hujung adnal halq, adnal halq. Hujung selalunya kita akan terasa macam hujung jauh kan. Sebenarnya hujung makna di sini, hujung maknanya dia paling dekat dengan makhraj, dengan tempat keluar dengan mulut kita. Itu istilah tajwid dah, tak apalah, kita kena faham gitulah. Okey, pangkal halqum maknanya paling hujung, paling bawah sekali bahagian halqum. Kalau kita lihat dalam gambar ini, yang warna macam warna ungu ataupun warna apa ni? Pink ni sikit ni, inilah bahagian halqum. Inilah bahagian halqum daripada atas sampai ke bawah. Untuk pangkal pula keluarnya 2 huruf. Hamzah dengan ha. Hamzah dengan ha. Hamzah di atas a, hamzah di bawah i, hamzah di depan u. Ha di atas ha, ha di bawah hi, ha di depan hu. Pangkal di bawah sekali. Bahagian halqum paling bawah sekali. Dia sama dengan dada kita ataupun makhraj jauf, makhraj rongga. Okey, jadi a bagi atas, a bagi bawah, a bagi depan, dan a berbaris mati. Ha bagi atas, ha bagi bawah, ha bagi mati, ha bagi depan, dan ha bagi mati pun sama juga. Semua kita akan pastikan keluarnya di pangkal halqum kita. Saya rasa untuk huruf a dengan ha tak ada masalah sebab ada dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu. Disebutkan a dengan ha dengan fasih, tak ada masalah. Dia cuma kadang-kadangnya dia akan berlaku bertukarnya sebab orang yang tengah-tengah mencari ha pedas itu dia akan bertukar dengan ha dada. Yang diistilahkan ha dada. Itu dia kena jaga-jagalah. Jadi kalau ha besar ni, pastikan keluarnya di sebutan yang biasa ataupun yang mudah untuk bahasa kita. Di pangkal halqum. Okey, cuba kita gunakan kaedah tadi. Kalau letaknya jari kita di bahagian pangkal halqum kita akan terasa macam ada gegaran suara. Kan? Kita ada nampak dan kita akan ada terasa tempat keluarnya di pangkal halqum. Sama juga dengan cuba Cik Ajidin letak di hujung halqum atas ni. Letak jari lepas tu sebut tak sama kan? Ha dada dia panggil kan. Jadi kalau kita letak di hujung ataupun di tengah dia tak ada gegaran tu. Maknanya betul. Sebutan kita dah betul. Tempat keluarnya di bawah, di pangkal. Bila sebut letak di ni di pangkal ada getaran suara tu. Ada. Okey. Maknanya betul lah tu. Sebutan betul dan makhrajnya betul. Tak ada masalah. Bahagian pertama untuk pangkal halqum tak ada masalah ya. Okey, kita pergi kepada yang ada masalah sikit je. Iaitulah tengah halqum. Tengah halqum ini yang betul-betul kita pedas. ya, kita nak betul-betul nak huraikan bagi jelas sikit. Supaya insya-Allah kedua-dua huruf ini insya-Allah menjadi huruf yang kita kenal tempat keluarnya dan sebutannya insya-Allah lebih betul dan jelas bagi kita insya-Allah. Okey, iaitulah di tengah halqum huruf tempat keluar huruf untuk 2 huruf. Iaitulah huruf ain dan huruf ha. Sebelah-sebelah.
Ha dengan ain. Yang kita istilahkan kedua-dua huruf ini yang tak adanya dalam bahasa Melayu. Cuba cari dalam bahasa Melayu yang originalnya, yang asalnya memang hurufnya ain, memang hurufnya ha pedas. Ain, ha. Saya tak rasa tak ada. Mungkin ada bahasa itu dah dipinjamkan dalam kata-kata bahasa Arab. Sebab ain dan ha ini mungkin antara huruf yang dikhususkan untuk bahasa Arab, mungkin bahasa-bahasa yang lain, tapi bahasa kita susah sikit. Sebab Tapi tak ada kalau kita asal. baca cepat Ustaz, susah nak sebut betul-betul kalau kita baca cepat. Sebab kita dah tak biasa dengan lidah Arab. Kita lidah Melayu. Jadi ain, ha, bila sebut lidah tu semua sebutkanlah. Ain, ha ini termasuk dalam huruf khas dalam bahasa Arab. Okey, macam mana kita nak bezakan antara huruf tengah halqum dengan pangkal halqum? Pangkal halqum yang kita paling selesa sebut ha, a, tak ada masalah kan? Ada. Dan a itu a biasalah. Kadang-kadang bila kita tak jaga-jaga waktu nak menyebutkan huruf yang keluar daripada tengah halqum, ain menjadi huruf a. Ini banyak sangat. Ain ini kita bertukar dengan huruf hamzah. Dan ha pedas kita bertukar dengan ha dada. Sebab ain dan ha tak ada dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu kita. Okey, sebagai contohnya lah, banyak orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan kita lah. InsyaAllah, Alhamdulillah, grup kita tak ada dah yang ni. Walaupun lagu dia macam Masyari, tapi salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan tak ada. Ada imam-imam pun ada membaca macam tu. Nak buat macam mana? Allah Subhanahu Wa Taala belum bagi lagi kesempurnaan untuk dia menyebut dengan baik, dengan sempurna. Dan berhati-hatilah. Mungkin kita juga salah satu hari bila kita tak jaga-jaga, kita senang menyebutkan ha jadi ha dada, ha pedas jadi ha dada, dan huruf ain kita senang menyebut jadi hamzah ha. Tak percaya, nanti dalam bacaan berikutnya insya-Allah, siapa yang tersasar sebut ain dengan a, saya akan ingatkan kelas tajwid kita dah sebut. Siapa yang tersalah sebut ha dada, padahal ha itu ha pedas, saya ingatkan kelas tajwid kita dah sebut. Okey. Sebab memang itu antara yang paling berlakunya selalunya. Ain dan ha kita kena tekankan. Saya tak tahu saya macam mana nak terangkan, cuma saya boleh bagi gambaran macam ni. Sebab kita nak katakan, kita boleh senang cerita, okey, ain dan ha di tengah halqum keluarnya. Tapi macam mana? Cuba, ada tak siapa-siapa boleh bantu? Ain dan ha, kita belajar malam ni, ain dan ha keluarnya di tengah halqum. Hamzah dengan ha dada tu keluarnya di pangkal halqum. Senang kita cerita, tapi macam mana? Macam mana kita nak buat jadikan ain itu betul-betul di tengah halqum, ha itu betul-betul, ha pedas itu betul-betul di tengah halqum. Macam mana? So abang dia baca Al-Fatihah. Okey, tak apa. Dari segi sebutan kita baca, boleh kita jelaskan, kita boleh baca dengan betul, tapi nak terangkan, okey, macam nilah ha pedas, macam nilah ain di tengah halqum. Cuba jelaskan dulu. Sebutan tu saya yakin insya-Allah tuan-tuan puan-puan dah sebut betul, alhamdulillah. Cuma nak jelaskan kepada diri kita dan kepada yang lain, macam mana nak bagi betul-betul ini ha pedas, ini ain, bukan ini hamzah. Lazimnya dua perkara, dua cara, dan dua perkara, dua kaedah ataupun dua perkara ini paling pentinglah dalam bab begini, bab soalan yang perlu kepada penjelasan ini. Yang pertamanya, mesti nak kena ada orang tunjuk kepada kita. Tunjuk sebutan itu. Maknanya nak kena ada guru, nak kena ada ustaz, nak kena ada orang yang lebih mahir. Walaupun kawan kita yang lebih arif,
dia kena jelaskan sebutan itu. Kita nak kena tengok, nak kena dengar, oh begini ha pedas, oh begini ain, a i u di dalam bunyinya, bukannya a i u di pangkal, bukan. Itu maknanya pertamanya kita nak kena tengok dan mendengar kepada orang yang lebih sempurna bagi banding dengan sebutan kita. Baru kita boleh tiru dia dan boleh ikut cara sebutan yang betul. Yang keduanya saya mencuba untuk ain dan ha, saya selalu cuba buat penjelasannya. Bila kita nak sebut ain dan ha, kita bagi ada sangkut di tengah-tengah halqum. Rasa macam pedih-pedih sikit. Ah-ha. Ah-ha. Untuk ha. Kalau untuk ain pun sama juga. Letakkan jari di tengah halqum, bagi dia bergegar di tengah halqum, dan bagi ada macam pedih-pedih dan sakit-sakit di tengah halqum. Ha. Ha. Hazarul maut. Bila kita letak jari kita di tengah-tengah halqum dan kita bagi ada sebutan itu macam ada paksa bagi ada pedih-pedih sikit di tengah-tengah halqum, itulah ha dan itulah a. Ini kaedah yang saya reka sendiri untuk nak memudahkan. Kalau tidak kita cerita keluarkan dari tengah halqum sampai subuh pun orang tak tahu mana tengah halqum. Saya rasa sama halqum subuh. Atas pun halqum, bawah pun halqum, tengah pun halqum. Kita duk cerita dengan orang keluarkan tengah halqum, ha itu daripada tengah halqum, ha pedas daripada tengah halqum. Tapi cara dia kita tak jelaskan, kita tak nampak. Okay, jadi saya kata letakkan jari di tengah halqum dan cuba kita sebut bagi ada rasa sakit sikit ha di tengah halqum ataupun a di tengah halqum. A, ha. Pergi kepada ayat contohnya kan nak baca alham, alha, alha. Kita akan rasa gegaran dekat tengah halqum. Yang keduanya kita rasa macam ada paksa sikit untuk keluarkan ha itu. Dia tak semudah ha dada. Kalau ha dada dia keluar macam mudah je. Ha. Macam keluar bersama nafas kita kan. Alha, alhaakum. Dia tak sama dengan ha. Ha ni betul kita nak kena ada tekan sikit. Alhamdulillah. Itu yang membezakan antara ha pedas dengan ha dada. Itu yang membezakan antara ain Arab dengan a Arab jugalah, a di pangkal halqum. Itu bezanya. Okey, jelas tak? InsyaAllah. Itu antara cara yang boleh membantulah untuk kita bezakan antara ha pedas dengan ha dada. Dan ain dengan a. Kalau tak membezakan, dia boleh bertukar-tukar tu. Sebab kita lebih selesa menyebutkan ha itu ha dada dan lebih selesa ain itu kita sebut dengan hamzah a i u. Banyak kita baca qul a'udzu, contoh qul a'udzu, padahal a dengan u tu dua huruf yang lain-lain. Kadang-kadang baca sama je, qul a'udzu, a'udzu, salah a'udzu. Tu di dalam dan di tengah-tengah halqum. A'udzubillah. Sama juga a'udzu billah. Kadang-kadang a'udzu billah. Itu kalau kita perhati lepas ni kita akan perasan banyak pula kita sendiri baca ke kawan-kawan kita ke baca ain itu disebutkan ha pedas itu disebutkan ha dada. Okay. Jelas insyaAllah, harap-harap jelaslah. Okey, yang last kali saya tak nak lebih-lebih menghuraikan sebab ada lagi huruf ain apa yang perlu kita jaga. Jangan kita saktah a'budu, na'budu, jangan kita tersaktah. Ataupun kita macam panjang je na'budu, a'budu. Itu ada perhuraian lebih lagi. Tapi yang penting sekarang ni peringkat awalnya sebagai sesuai dengan tajuk kita basic tajwid, asas tajwid ini, yang pentingnya peringkat awalnya kita bezakan, cuba bezakan ha dada, ha pedas jangan jadi ha dada, ain, huruf ain, a i u jangan jadi a i u hamzah je. Peringkat awal kalau kita berjaya yang ini, boleh bezakan ini, alhamdulillah, syukur.
Lepas tu bila kita dah berjaya, baru kita pergi kepada apa yang perlu kita jaga dalam huruf ha dan ain pula. Okey, yang ketiga, bahagian yang ketiga dalam bahagian halqum kita yang terakhir, iaitulah hujung halqum. Hujung halqum dia sama dengan pangkal lidah. Paling hujung lidah kita dengan hujung halqum yang paling atas, bahagian halqum paling atas, mana yang paling dekat dengan tempat keluarnya huruf. Okey, keluarnya huruf dua huruf kha dengan huruf gha. Kha dengan ra ataupun kha dengan ghain. Akan ghain ra terus ra, ri, ru, kha, khi, khu. Antara kha dengan ra dalam sikit, kha luar sikit. Maknanya kalau kita tengok dalam gambar ni, ra di bawah sikit, ra bahagian bawah sikit, kha bahagian atas sikit. Okey, kalau katakan ra di sini, kha di sini. Gitu. Ada beza Okey. Apa yang perlu kita tahu, kha dengan ra kedua-duanya tebal. Dengan kha dengan ra pula mesti nak kena ada gegaran lebih sikit. Kha, ra itu sifatnya. Kha dengan ra sifat kha dengan ra. Akhladah, saya pun tak tahu macam mana kita nak istilahkan. Contoh yang paling mudah, kalau dalam Arab dia ada sebut kha seolah-olah kita nak kahak, ra seolah-olah kita nak ghargharah. Ghargharah ni bahasa Melayu apa macam kita nak komo, lepas tu kita gegarkan dia. Kita nak bersih bahagian halqum. Macam komo-komo kalau gitu. Itu. Itu nama bahasa Arab tu ghargharah tu. Ghargharah maknanya kita nak bersihkan bahagian awal halqum. Macam kita komo-komo di-string gitu kan. Ya, betul. Itu ra tu. Itu untuk huruf ra, dan untuk huruf kha pula macam kha, akhladah. Dan ghain tu aghbara, gha. Okey, mungkin kha dengan ra tak ada masalah sangat dalam bahasa kita, walaupun huruf ni huruf yang bukannya ada dalam bahasa Melayu sangat, tapi disebabkan dia tak ada menyerupai dengan huruf-huruf lain, macam ha dada dengan ha pedas kan. Yang ra dengan kha ini tak ada huruf yang sangat-sangat menyerupainya. Mungkin kebanyakan kita sebutannya insya-Allah okey, selamat, dan ada juga masih yang mencari-cari makhraj kha dan ra. Jadi jawapan kepada mereka yang masih mencari macam tadi, matikan ra, matikan kha, tambahkan alif berbaris atas, hamzah berbaris atas sebelumnya, maka kita sebut kha. Kita akan tahu kha itu hujung halqum yang dekat dengan lidah. Okey, kita dah nampak ra ni betul-betul di hujung halqum paling atas sekali. Cuma dalam sebutannya pastikan kita kena tebalkan kedua-dua huruf ini sebab dia masuk dalam sifat isti'la, huruf isti'la. Okey, insya-Allah tak nak lebih-lebih nanti pening lagi yang lain. Kita cuba mudah-mudahkan dulu. Itu sahaja kesimpulannya. Dalam halqum kita, satu batang halqum yang Allah bagi kepada kita ni, alhamdulillah, moga-moga insya-Allah digunakan untuk membaca Al-Quran dengan sempurna. Kita bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertamanya pangkal halqum. Keluar daripada pangkal halqum 2 huruf, a dengan ha. Hamzah dengan ha. Bila sebut hamzah tu a i u, bila sebut ha itu ha hi hu. Tak kiralah yang mati pun sama, dengan a. Okey. Bahagian yang keduanya iaitulah di tengah-tengah halqum, keluar daripada tengah halqum 2 huruf. Ain, huruf a, dan huruf ha, ha pedas yang kita sebut ha pedas. Ha pedas. Keluarnya daripada hujung halqum, paling atas sekali bahagian halqum kita, 2 huruf, iaitulah ghain dengan kha. Ghain kha. Maka mudah-mudahan insya-Allah bertambah betul sebutan kita, makharijul huruf kita, untuk kita teruskan
membaca Al-Quran dengan baik dan sempurna insya-Allah. Sebelum kita tutup majlis dan kita doakan untuk sahabat-sahabat kita, ada apa-apa soalan? Ini tak kena mengena untuk yang huruf ni lah. Ini saya selalu dengar kadang-kadang orang cakap is. Itu macam mana tak? Biarkan. Is. Lantunan. Biarkan. Jangan cakap hari itu, jangan cakap tu bikin lalu. Pagi-pagi mesti keluar dia ni. Is. Saya kalau jadi tanya macam tu, saya kata biarkan, nanti gaduh pula. Biar waktu dia sebut tu kita tegur dia. Sekarang ni jangan kita sebut sebab tak ada bukti yang dia yang membaca. Mana tahu Jidin yang sebut. Mesti ada setiap pagi. Okay. Dia biasalah tu. Saya dah sebut kan, dalam sama siapa pun ustaz-ustaz yang mengajarkan tajwid, huruf qalqalah hanya 5, jangan tambah 6, jangan tambah 7, hanya 5 saja. Zal tak termasuk dalam huruf qalqalah. Senang cerita macam tu. Ustaz. Yes, Ustaz, maaf Ustaz, Ustaz baca balik Ustaz, apabila kita nak kenalkan huruf-huruf hijaiyah, habiskan Ustaz. Maka matikan huruf itu dan tambahkan huruf hamzah berbaris atas sebelumnya. Dan tambahkan huruf hamzah berbaris atas sebelumnya. Dan tambahkan huruf hamzah. Berbaris atas sebelumnya. Berbaris atas sebelumnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Jadi itulah mana-mana huruf kita matikan sebelumnya ada hamzah berbaris atas, sebutkan berkali-kali, maka kita akan jumpalah tempat keluar kita. Ni Ustaz, soalan macam mana nak elakkan daripada goyangan bacaan. Maksudnya seperti apabila kita baca alhamdulillah ala, dan dalam macam min syari min, ada mina, ada ala, macam mana kita elakkan daripada bacaan. Pasal kadang-kadang kalau kita baca kita bila kita baca okey, sekali orang tegur salah, macam ada goyang gitu. Dia ya betul. Mungkin kalau Jibasyir sebut goyanglah istilah goyang, tapi dalam istilah tajwidnya dia dinamakan qalqalah itu. Qalqalah yang tak bertempat. Qalqalah diqalqalahkan huruf yang tak qalqalah. Banyakkannya akan berlaku pada huruf-huruf izhar. Pada huruf-huruf yang sepatutnya kita izharkan, kita jelaskan, dia nak jelaskan, dia betapanya nak jelaskan huruf itu, maka terqalqalahkan. Sepatutnya dia kena jelas dengan mati. Contohnya izhar alif lam, izhar qamari kan. Alif lam qamari, contohnya itulah. Pada asalnya izhar. Jadi dia nak izharkan lam mati itu, jadi dia qalqalahkan. Alham. Jadi itu termasuk dalam bahagian perkara yang kita berjaga-jaga waktu kita nak izhar. Izhar qamari, izhar halqi pun sama. An'amta. Nun itu nun mati. Jadi kita nak jelaskan nun mati itu, dia akan jadi qalqalah. An'amta. Jadi kalau soalan macam mana, jawapannya kena jaga-jagalah. Itu je. Dia panggil muhtarazat. Muhtarazat maksudnya kena perkara-perkara yang perlu kita jaga waktu kita nak sebut. Jadi waktunya selalunya berlaku pada huruf-huruf izhar. Tak kira izhar halqi, izhar syafawi, izhar qamari, dia banyaknya berlaku pada huruf itulah. Dan kalaulah Ajidin sebut tadi, orang Melayu pula mungkin tambah, kita ni mungkin tambahnya pada huruf dal, id tadi, dan juga pada huruf hamzah. Huruf hamzah pun banyak juga. Sya'na. Banyak juga tu huruf hamzah. Jadi ada beberapa tempat saja. Mungkin hamzah mati, huruf dal mati, dan huruf-huruf yang adanya izhar. Kebanyakan qalqalah yang tak sepatutnya diqalqalahkan berlaku pada tempat-tempat ini. Jadi kita jaga-jagalah. Waktu kita jumpa, kita jangan qalqalahkan. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz nak tanya. Kalau kita nak sebut ain tu kan Ustaz, kalau kita macam kadang-kadang tertekan sangat tu Ustaz, dia patutnya kena smooth baca dia ain, ya, macam al-qari'ah. Tu macam mana tu Ustaz? Okey, yang saya kata tadi, ada bahagian yang perlu kita belajar lebih lagi insya-Allah. Okey, tengok semula. Yang saya kata saya skipkan dulu tadi. Ain itu kalau terlampau kita tekan,
dia bahagian ni kalau kita tengok di sini istilah di sini dia panggil lisanul mizmar dalam bahasa Arab. Lisanul mizmar tak tahu dalam istilah ilmi dia panggil bukan anak lidah ni, bahagian belakang lidah yang menutup rongga angin ini. Jadi waktu nak sebut ain ini jangan sampai rapat ni. Kalau kita tengok ini bahagian lidah yang menutup bahagian angin waktu makan ni, sampaikan Syekh tu kata kalau tak ada bahagian ni mati kita ni. Sebab bila kita makan dan minum, lidah ni lah yang akan tutup bahagian angin untuk selamatkan masuk bahagian. Kadang-kadang kita tersedak kan. Itu lidah ni tak sempat nak tutup makanan masuk bahagian angin tu. Itu yang kita terbatuk-batuk tu. Okey. Jadi lidah ni, anak lidah kecil ni bahagian belakang sekali ni, untuk ain dia tak boleh rapat sangat. Tak boleh rapat dekat dinding bahagian halqum belakang ni. Istilahnya begitulah. Jadi kalau kita tekan sangat, dia rapat sangat, tak ada ruang langsung di sini, maka salah ain itu. Macam lebih-lebih pula sebutnya. Dia macam pelan-pelan, dia baca sedang-sedang dia. A'budu ayyuhal a'budu. Jadi kalau pergerakan lidah yang kecil ni, dia boleh ke belakang sampai dekat-dekat nak sampai ke dinding bahagian halqum belakang ini, jangan tersentuh. Itu untuk ain. Ha pula lebih sikit. Ha pula lagi lebih, bagi rongga lagi lebih. Itu bezanya lah untuk penjelasan. Untuk penjelasan saja. Jadi untuk tatbiq pula cara menyebutkan macam tadilah, kalau katalah seorang itu tekan sampai lebih sangat itu dah lebih daripada sepatut ain itu. Kurangkan sikit. Al-Qari'ah. Biasa je. Tak perlu sampai Al-Qari'ah. Itu lebih sangat. Itu maknanya lidah kecil tu dah terlanggar dinding halqum belakang kita, maka salah. Tak sempurna dari segi fasahah. Dia tak jadi fasih. InsyaAllah dia tak berubah makna. Selagi mana dia tak bertukar dengan hamzah tu, InsyaAllah ain itu selamat. Cuma ain itu tak fasih, tak tempat keluar yang betulnya. InsyaAllah. Ustaz, lagi satu hamzah tu kan selalu saya tersebut ain tu Ustaz. Macam ni kita nak kasih macam fokus maksudnya time ngaji tu. Okey, saya boleh faham bila sampai tahap itu kita terlampau jaga ain. Bila kita terlampau jaga ain, kita abaikan hak. Kita seolah-olah kita lupa yang mudah. Yang mudah sebenarnya i u hamzah tu dah ada dalam bahasa kita, dah ada dalam sebutan yang selesa kita. Jadi bila kita terlampau fokus kepada ain, sama juga kita terlampau fokus kepada ha pedas, kadang ada jadi ha pedas. Banyak berlaku macam tu. Jadi di situ pun kita nak kena hati-hatilah. Betul-betul kita nak kena tengok, bezakan. Kalau ain, sebutlah dengan dalam, dengan kaedah yang katanya bagi tekan sampai terasa macam ada gegaran di tengah halqum ataupun rasa sakit-sakit, pedih-pedih sikit. Ha pedas pun macam tu. Tapi bila jumpa dengan hamzah, relax je. Baca macam biasa, dia akan keluar tempat yang betul. Sebab itu dah ada dalam sebutan kita. Tak perlu kita nak mencari dan kita nak tekan. Kalau ain dan ha pedas je, kita nak perlu kita tekan dan bagi ada rasa sakit-sakit, pedih-pedih sikit. Itu yang saya boleh bagi cadangan lah. Kalau dengan hamzah, hamzah dengan ha dada, biar sebutan yang biasa dia akan keluar dan tak akan bertukar, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, untuk malam ni dah 10.30. Masya-Allah. Terima kasih kepada yang bersama kita sampai ke akhir kelas. Mudah-mudahan saya yakin ada yang belum jelas, belum betul-betul faham, tak apa. Minta Allah Subhanahu Wa Taala beri pencerahan dan juga buka mata hati kita, dapat memahami dengan betul-betul dan dapat kita laksanakan apa yang kita faham, kita amalkan ilmu yang kita faham waktu kita baca Al-Quran dengan baik dan sempurnanya, insya-Allah. Dan dengan istiqamah dan kesabaran, ketabahan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ilmu sekadar yang kita usaha. Manjadda wajada, siapa-siapa berusaha tentu akan dapat, insya-Allah. Sebelum kita berpisah dan rehat, di sini ada satu khabar kematian ayahanda kepada ahli tajwid kita yang cemerlang. Ada tak malam? Nurdin, Haji Nurdin. Haji Nurdin bin Taib.
setengah hari tadi telah pun meninggal, telah pun meninggal dunia. Jadi kita doakanlah sama-sama semoga Allah Subhanahu Wa Taala uruskan dengan sebaik-baiknya urusan pengubumian, kafan jenazah semua sekali, dan juga ditempatkan bersama para salihin, terima segala amal ibadahnya, dan insya-Allah diampunkan segala taksiran dan dosa-dosanya insya-Allah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa barik lana fil ayati wadh dhikril hakim, tajawaz 'anna ma kana fi tilawatina min khata'in aw nisyan aw tahrifin aw ziyadatin aw nuqsan. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، من دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والجميع من اوصانا بالدعاء لهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وجازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا واجالنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه، واجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله، وارزقنا توبه قبل الممات ورحمه عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minkum taqabbal ya karim. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Galaksi 1 cari tak jumpa malam ni, masya-Allah. Barakallah. Ustaz ada yang letak kampung Pinang Sebatang pun ada Ustaz. Masya-Allah. Macam Haji Azman Jantan aja bukan itulah. Siapa ni buat macam-macam kampung. Okey, terima kasih kepada semua untuk malam ni. Insya-Allah semua insya-Allah jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama insya-Allah. Champion malam ni Ustaz. Insya-Allah. Haji mana Haji? Haji Rahmat dah Haji Rahmat dah keluar. Dah keluar. Okey. Siapa champion malam ni? Haji Taib. Haji Taib. Dia dah keluar. Haji Din. Dah keluar tak boleh dapat. Tak dapat champion. Dia ada. Dia masih ada. Dah tak ada dah keluar dah, gambar dia tak ada. Tak ada dah. Macam kat saya ambil tempat dia. Okey. Tak malu. Habis.